Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala amma ba'd. Terima kasih sahabat yang bertanya, yang mana saya melihat beberapa hari ini, khususnya hari ini, ada dokumen-dokumen tentang perkahwinan saya dikeluarkan. Dan saya akui dokumen-dokumen tersebut adalah benar, dan juga perkahwinan saya yang kedua ini juga merupakan satu perkahwinan yang benar. Mungkin saya boleh berikan gambaran umum tentang perkahwinan saya dan siapakah isteri saya. Saya sebenarnya ketika mana saya belajar di luar negara, saya ada seorang sahabat yang beragama Islam, yang mana dia orang Filipina, di mana dia memiliki adik perempuan yang mana hasil daripada perkahwinan ibu dan ayahnya. Ayahnya Islam dan ibunya Kristian. Sistem yang biasa di Filipina juga di Indonesia, Pancasila kan. Jadi dia dididik dengan ayahnya apabila ibu dan bapanya bercerai. Dia hidup dengan ayah dia. Adapun adik dia perempuan ini, iaitu isteri saya sekarang, hidup dengan ibu dia, iaitu dia beragama Kristian. Maka dia beragama Kristian. Kemudian dia datang ke Malaysia awal tahun lepas, ada urusan perniagaan, dan saya bantu sahabat saya ini. Dan ketika itu datang adiknya juga, yang mana ketika itu masih lagi beragama Kristian, belum peluk Islam. Jadi hasil daripada kawan karib dalam tempoh yang lama, maka dia pun menyatakan keinginan untuk menjadikan saya lebih dekat dan lebih hampir dengan keluarga dia, dan secara langsung membantu untuk mengislamkan adiknya. Maka saya berbincang dengan isteri, mendapat pendapat dan pandangan daripada isteri, dan isteri saya alhamdulillah bersetuju. Maka saya pun kahwin. Cuma proses perkahwinan tersebut memang berlangsung dan berlaku di Thailand, di Songkhla, di mana di pusat ataupun bahagian yang institusi yang diluluskan ataupun yang dibenarkan oleh konsulat di sana. Okey. Mengapa persoalannya berlaku Mengapa saya pilih Thailand? Okey, kerana pertama sekali untuk urusan memeluk Islam, orang yang baru peluk Islam. Nama dia dalam IC, saya kira, nama dia dalam pasport, saya kira telah ditayangkan dan dipertontonkan pun oleh blogger-blogger yang pembangkang ini. Nama pun kalau dilihat bukan nama Islam, Maria Joy Erlano namanya kan. Jadi timbul isu apabila diminta supaya menuntut pengesahan Islamnya. Saya sendiri ke kedutaan Filipina dengan sahabat. Jadi kita melihat di sana dah dapatkan pengesahan yang dah Islam agak sedikit sukar. Dan dalam tempoh tersebut, visa sebagai orang yang masuk daripada Filipina dah nak habis, dah nak tamat. Jadi apa yang saya lakukan? Kemampuan, kudrat yang saya ada, saya mendapat nasihat daripada beberapa teman dan sahabat saya. Mereka menasihat saya agar pergi ke Thailand. Saya hubungi di Thailand, saya nak tempat yang mana mendapat pengiktirafan daripada Malaysia sendiri. Jadi saya pergi ke tempat tersebut, di Islamic Committee Songkhla. Boleh dilihat dokumen saya. Jadi saya pergi ke sana, kemudian daftarkan di konsulat. Dan konsulat keluarkan surat mengesahkan perkahwinan tersebut. Dan selepas pulang, saya pergi melalui teman saya di Wisma Putra untuk sahkan, dan akhirnya dibawa ke mahkamah. Okey, ini yang saya lakukan, dan saya tidak melakukan apa-apa bentuk kesalahan. Orang ada tanya, kerana saya orang yang kuat bercakap tentang kepentingan mentaati pemerintah. Saya tak pemerintah, dan apa yang saya lakukan tidak ada kesalahan. Buktikan dari sudut undang-undang dan akta saya lakukan kesalahan. Saya bukan kahwin dengan orang Malaysia, saya kahwin dengan orang Filipina. Yang salah kalau kahwin dengan orang Malaysia di luar, kemudian balik baru daftar, itu kena saman RM1,000. Saya tidak ada kena apa-apa saman. Dan dokumen saya telah membuktikan bahawasanya saya pergi ke Mahkamah Syariah Negeri Terengganu. Timbul persoalan juga, mengapa saya pilih Terengganu? Kerana isteri pertama saya orang Terengganu. Dan saya bawa isteri pertama saya bersama dengan isteri kedua ketika mana saya pergi ke Mahkamah Syariah Negeri Terengganu bersama-sama dengan Ketua Hakim Mahkamah Syariah Negeri Terengganu, yang mana saya memperkenalkan isteri pertama saya di hadapan Ketua Hakim Mahkamah Syariah yang bersetuju dan mengesahkan pernikahan saya dengan isteri kedua saya. Saya rasa apa isunya? Saya tak lari, saya tak tipu, kemudian saya bukan ambil isteri orang, kemudian saya tak lakukan, saya rasa tak lakukan apa-apa kesalahan. Benda yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya kekuatan untuk islamkan seorang yang kafir. Maka kata Nabi, la an yahdiyaka rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Kamu memberi petunjuk kepada seorang lelaki lebih baik daripada kamu memiliki 100 ekor unta merah.
Jadi hadis ini kata para ahli ilmu, para ulama, iaitu maksudnya kamu mengislamkan seseorang. Jadi saya telah tunaikan tanggungjawab saya sebagai seorang Muslim. Jadi saya telah Islamkan seorang Kristian, masuk Islam, dan saya tak melakukan apa-apa kesalahan. Saya daftarkan di luar kerana terdesak pada waktu tersebut untuk mendapatkan surat pengesahan sebagai seorang Muslim. Jadi saya pergi ke Thailand, mendapat tempat yang disahkan juga oleh konsul Malaysia di sana, dan juga kembali mendaftar ataupun mengesahkan pernikahan di mahkamah. Timbul persoalan yang ketiga pula, iaitu berkenaan dengan mengapa mengambil tempoh yang lama. Saya penceramah UMNO. Saya berceramah di atas pentas-pentas UMNO sekarang ni. Saya berceramah. Saya bercakap tentang Islam. Saya banyak program-program Islam yang saya buat dengan UMNO pada hari ini. UMNO membuka ruang pentas untuk saya bercakap tentang agama. Jadi saya serata bahkan ke Australia. Selepas saya tarikh saya bernikah 29 hari bulan Mei, yang cuba digambarkan oleh sebahagian daripada blogger-blogger yang saya kira nakal sikit lah. Kemakang ke mana saya 29? What you did last summer. Jadi saya kata 29 hari bulan tu, selepas memang saya pergi ke sana, saya balik-balik awal Jun. Saya tak ingat tarikh berapa. Awal Jun boleh dirujuk pada kalender saya pergi ke Adelaide, program di Australia. Saya tak sempat. Balik daripada tu saya sibuk dengan program ceramah. Saya tak sempat nak pergi berdaftar. Kemudian saya bulan Ramadan baru saya sempat pergi dengan isteri pertama dan juga isteri kedua sekali. Kita pergi untuk mengesahkan pernikahan di Mahkamah Syariah Negeri Terengganu. Mengapa pilih Terengganu? Saya katakan lagi, kerana isteri pertama saya orang Terengganu. Saya mendapat nasihat daripada pendaftar sendiri, pendaftar di Jabatan Agama Islam sendiri, yang mengatakan bahawasanya kalau sekiranya isteri pertama daripada negeri Terengganu, urusannya lebih mudah. Okay. So selepas saya buat pengesahan di Mahkamah Syariah, saya ingat dengan pengesahan tersebut saya boleh keluarkan visa. Yang ni boleh pergi minta mohon visa untuk immigration. Rupa-rupanya saya pergi ke immigration, saya hadapi masalah seterusnya. Tak boleh lagi mohon visa. Perlu ada sijil nikah daripada Jabatan Jabatan Agama Islam. Jadi saya pun hantar sekali lagi dokumen kepada saya berurusan di sana. Cuma dalam perusahaan tersebut saya lihat saya sendiri perlu pergi sebab saya tinggal dokumen selama ni. Jadi dalam tempoh tersebutlah saya tinggal dokumen di sana. Wallahu a'lam berita ini keluar. Saya tak mau nak menyalahkan mana-mana pihak, dan saya tak bermaksud nak menuduh mana-mana pihak yang membongkarkan dokumen yang saya kira sulit. Saya fikir macam ni, dia orang ada bangkitkan juga isu mengapa saya diamkan dan tak iklankan. Bahkan ada yang tanya mengapa tak buat di Pelabuhan Gizi. Ada yang minta tanya buat kenduri. Saya macam ni lah, saya berkahwin dengan orang Kristian, bukan Islam, yang mana sebelum dia peluk Islam, pakaiannya terdedah auratnya. Jadi saya perlu masa untuk berikan proses pentarbiahan, mendidik dia dalam etika berpakaian, kemudian etika bercakap, etika salat dan sebagainya. Itu saya yang nak kena tarbiahkan, bukan mereka pun. Okey, jadi untuk tempoh tersebut saya mengambil sedikit masa. Saya dah buat kenduri dah sebenarnya pun. Dalam bulan Ramadan saya kumpul sahabat-sahabat. Kata Nabi di dalam hadis, "Aulin walau bisyat." Buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Hadis itu Nabi kata kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf milioner, sahabat Nabi yang kaya. Dia mampu buat kambing. Saya bukan orang yang kaya. Saya bukan orang yang ada tanah, ada hutan balak dan sebagainya. Saya orang biasa. Jadi saya buat dengan kadar saya mampu. Saya berjambu kuih-kuih sekadar saya mampu. Roti canai mungkin. Okay? Jadi kalau nak saya buat kenduri sekali lagi, boleh. Kalau nak taja pakai baju ke, nak taja apa ke, no problem lah. Minta mereka yang siarkan ini, mereka nak tahu. Jadi saya tawarkan kepada mereka. Bernikah, Nabi tak pernah kata bernikah tak boleh kena di Mekah saja, kena di Madinah saja. Berapa ramai orang kita kahwin di Mekah, berapa ramai orang kita kahwin di Madinah, berapa ramai orang kita pelajar-pelajar kita kahwin di Australia, kahwin di Mesir, kahwin di London, kahwin di Eropah. Apa masalah? Thailand pun sebuah negara juga. Kalau nak kata negara bukan Islam, Amerika negara Islam tak? So apa masalah? Mengapa bila kahwin di Amerika popular, bagus kahwin di Amerika? Mengapa kahwin di Thailand? Mengapa negatifkan benda yang melainkan kita lakukan perkara yang menyanggahi syariat? Itu saja. Sekarang ni boleh dibuktikan dalam dokumen saya, Ketua Hakim Mahkamah Syariah Negeri Terengganu mengesahkan pernikahan saya. Mengesahkan. So apa masalah?
Jadi saya kira tak timbul apa-apa isu. Dan saya nak minta satu benda sekali lagi, kerana saya lihat ada unsur-unsur memfitnah, kahwin lari. Hai lari, saya naik kereta pergi. Saya tak lari, tak cerdik lari pergi Thailand. Okey, satu. Kemudian ada unsur-unsur menggambarkan apa yang saya buat ni benda negatif. Penipuan, patut membantah kerajaan. Saya mentaati kerajaan pemerintah, insya-Allah. Okey. Jadi saya nak jawab benda ni ya. Saya selalu bangkitkan doa Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia pernah berdoa ketika mana dia difitnah, dituduh pentadbirannya tak baik ketika mana dia menjadi gubernur. Okey, dilantik jadi gubernur. Pentadbirannya tak baik, kerjanya tak baik, salatnya tak baik dan sebagainya. Dia pernah berdoa. Dengan doa yang mana kata beliau, ya Allah Tuhanku, Allahumma in kana hadza kadiba, ya Allah Tuhanku, sekiranya lelaki ini pembohong yang tuduh dia, maka dia doa, panjangkanlah usianya, panjangkanlah kefakirannya, dan timpakanlah ke atasnya fitnah. Dan orang menemui lelaki itu beberapa tahun selepas daripada itu, dalam tempoh yang lama, dalam keadaan lelaki itu apa yang berlaku kepadanya, tua melarat, fakir miskin yang amat sangat, dan dia duduk di tepi jalan meraba wanita yang lalu lalang di tepi jalan. Orang tanya kenapa? Dia kata, aku terkena doa Sa'ad bin Waqqas. Bacalah kisah ini di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi saya doakan kepada orang yang sebarkan tentang perkahwinan saya dengan tujuan untuk mengaibkan saya, memalukan saya, dan dengan tujuan menimbulkan persepsi yang negatif tentang perkahwinan saya ini, maka saya doakan seperti doa Sa'ad bin Waqqas. Allahumma in kana hadza kadiba, ya Allah Tuhanku, sekiranya mereka ini pembohong, pendusta dan bertujuan jahat, maka fa'atil umrahum, panjangkanlah usia mereka, wa atil faqrahum, panjangkanlah kefakiran mereka, dan timpakanlah ke atas mereka fitnah. Mungkin satu perkara lagi yang perlu saya sampaikan dan kongsikan. Kalau dilihat dokumen-dokumen yang disiarkan oleh pembangkang ini, separuh sebenarnya. Jadi mereka sebenarnya cuba fitnah dan perburukan saya dengan menyenaraikan separuh daripada dokumen ataupun menampilkan separuh. Mereka tak tampilkan muka surat, yang beberapa muka surat yang jelas menunjukkan kenyataan Mahkamah Syariah, saya sabit perkahwinan sebagaimana yang tersebut di atas adalah sah menurut undang-undang mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10 dan subsection 107 dalam kurungan 1 Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985, dan memberi pengiktirafan pada saksi-saksi. Mengapa dokumen ini, muka surat ini tak dikeluarkan? Kalau sekiranya benar-benar untuk tujuan kebaikan, saya melihat di sana ada tujuan-tujuan yang jelas, ada motif yang tidak baik, penyebaran maklumat dan isu dan yang seperti ini. Wallahu a'lam. Saya macam inilah. Memang dari satu sudut mereka sepatutnya mengeluarkan keseluruhan. Kalau nak keluar, jangan keluar separuh-separuh. Okey, Islam pun kita terima secara keseluruhan, bukan separuh-separuh. Okey. Jadi saya sebenarnya bila ditanya soalan saman ataupun tidak, saya tidaklah nak bersifat nak saman mereka. Kerana saya melihat isu ini memadai dengan doa yang saya bekalkan dan kirimkan untuk mereka. Saya kaitkan doa tersebut. Saya tak hukum. Saya hanya kata kepada mereka, sekiranya mereka ada tujuan yang tidak baik. Okey, kalau mereka ada tujuan baik, alhamdulillah, no problem. Mereka membantu untuk mempopularkan saya, yang saya kira dalam tempoh ini mereka tidak ada lagi hujah-hujah untuk mengkritik hujah-hujah ilmiah yang kita berikan, melainkan dengan character assassination. Itu yang saya kira yang dilakukan oleh mereka. Saya tak pernah membongkar keaiban mereka. Bahkan pemimpin mereka digambarkan sekian, video-video dikeluarkan. Saya tak pernah memberikan komen-komen yang begitu terbuka tentang isu tersebut. Jadi saya kira ini satu politik murahan yang dimainkan oleh pembangkang. Saya kira pemimpin mereka perlu memuhasabahkan ahli-ahli mereka. Wallahu a'lam.